Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar hari ini tuan puan bapa ibu di mana juga pada malam ini bersama dengan keluarga samping-samping mendengar kuliah daripada Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji doakan semua sihat pada malam ini insya-Allah untuk terus kita mendengar kuliah bagi penambahan ilmu. Untuk kita mempelajari menerusi melalui radio klasik Pak Haji. Kerana apabila kita sudah berazam, bertekad untuk jadi seorang herbalis, seorang perawat, maka sudah tentu kita perlu menambah ilmu pada setiap hari. Tak mungkin kita dapat pandai kalau kita tidak belajar, kita tidak berkongsi di antara satu ilmu yang kita pelajari dengan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan itu akan mematangkan kita. Dengan niat awal belajar ilmu ni adalah untuk kita menolong saudara-saudara kita. Daripada keluarga kita, daripada teman-teman dan juga siapa saja yang memerlukan kepada khidmat, sebuah perkhidmatan, sebuah servis tentang bagaimana perawatan menggunakan herba. Perawatan herba ni terlalu langka. Sudah tidak ramai lagi orang yang mengetahuinya kerana hari ini dunia sedang memperkatakan ataupun dunia lebih banyak memperkatakan tentang ubatan alopati. Ubatan kimia yang telah menggantikan ubatan herba. Di suatu masa dulu ubatan herba begitu besar, kemudian perlahan digantikan dengan ubatan kimia. Jadi oleh sebab itulah maka herba ni tak ramai yang mengetahui. Kalau mengetahui pun hanya sekadar baca-baca saja. Tidak banyak di lapangan. Bertemu dengan orang sakit, mendengar keluhan orang sakit dan mengambil herba yang betul. Jadi oleh sebab itulah maka perkongsian ini kita perlu ada. Perlu belajar daripada masa ke semasa. Dan insya-Allah pada waktu ini, pada malam ini, Pak Haji akan mula mengisi tentang satu tajuk iaitu produk Rawako spray. Rawako ini adalah merupakan satu produk yang dihasilkan yang mempunyai banyak kegunaannya. Salah satu penggunaan yang terbaik untuk Rawako ini adalah untuk colon cleansing, untuk jadikan dia sebagai pelawas. Kerana apabila seseorang itu mempunyai masalah sembelit atau dikenali sebagai congested colon, kalau dulu kita berikan pelawas campur dengan tujuh angin, sekarang hanya guna Rawako saja. Bersih. Sebab Rawako ini dia mempunyai kesan probiotik. Probiotik iaitu dia menghidupkan good bacteria di dalam usus. Kita tahu bahawa usus kita sama juga seperti di atas bumi. Kalau sudah kematian mikrob yang baik, bumi sudah tak lagi dapat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang sihat. Maka dengan sebab itu berlakunya orang menghasilkan EM, Effective Microorganism. Dengan adanya EM ini, adanya mikrob ini dalam bumi menjadikan bumi itu sihat. Dan pohon akan tumbuh juga menjadi sihat. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Mikrob paling banyak sekali adalah usus kita. Apabila usus itu dipenuhi oleh mikrob-mikrob yang buruk, maka menyebabkan orang itu juga buruk pembuangan air besarnya. Kadang-kadang 3 hari, 5 hari, 1 minggu. Dan yang keluar itu pun tak habis. Bila yang keluar tak habis itu, maka dia akan diserap kembali. Ya, di mana dia akan jadi karsinogen. Diserap kembali ke dalam darah. Lalu berlaku satu putaran yang dikenali sebagai kitaran enterohepatik. Enterohepatic circulation. Putaran ini membuatkan tubuh itu beracun lagi. Dan akhirnya racun itu tersebar. Dan menjadi penyakit-penyakit yang kita tahu. Penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit yang bukan daripada kuman, bukan daripada virus, bukan daripada bakteria, tapi penyakit-penyakit yang merosakkan
organ-organ tubuh badan kita seperti kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang. Kesemuanya penyakit-penyakit ini tidak menunjukkan ada pembaikan, penyembuhan. Melainkan kalau kita sembuhkan di ususnya terlebih dulu. Sebab itu Dr. Bernard Jensen mengatakan dalam pelajaran iridologi bahawa 80% beliau melihat bahawa orang yang kalau diperbaiki ususnya, badannya akan disihat. Jadi oleh sebab itu agenda pengobatan ini bukan direct pergi kepada yang sedang sakit. Darah tinggi kita rawat darahnya, kencing manis kita rawat gulanya. Tidak begitu, tetapi dia menghilangkan akar permasalahan penyakit. Akar permasalahan penyakitnya di mana? Salah satunya iaitu pada usus. Usus yang tersumbat. Macam mana kita nak keluarkan? Itu yang paling penting, ya, nak keluarkan. Ya, kita tak boleh ambil pelawas begitu saja. Banyak orang menggunakan daun Cina maki ataupun jati Cina, itu akan membuat usus itu tidak sihat juga. Dia akan jadi loose. Kita tak mahu begitu. Kita nak supaya usus itu jadi sihat. Usus jadi sihat, dia kena ada good bacteria. Jadi oleh sebab itu, maka dia bukan sifat pencair, dia bukan sifat julap ataupun laksatif yang boleh mengeluarkan terus, makan keluar, bukan begitu. Tapi dia menyerap yang baik dan mengeluarkan yang buruk. Itulah ini katakan usus yang sihat. Bagaimana caranya untuk dapat usus yang sihat ini? Maka itulah dia rawaku. Rawaku itu menyelesaikan akar permasalahan penyakit yang pertama, iaitu usus. Jadi kalau anak-anak pun macam tu. Usus itu bukan kita hanya bercakap tentang sembelit, tentang buah hasil dalam. Tetapi usus juga ialah tentang diarrhea dan tentang makanan food poisoning, makan makanan beracun. Ya, sampai terjadinya muntah darah. Termasuk juga dengan luka di dalam perut, ya, tukak lambung. Itu kesemuanya menyebabkan ada hubungan dengan fikiran juga, jadi stres. Kemudian ada apa yang disebut sebagai GERD, ya, yang menyebabkan berlaku heartburn, masalah dalam pencernaan. Perut sentiasa kembung, tak enak, tak sihat. Bagaimana cara nak menyelesaikannya itu? Maka itulah dia menggunakan basic, balik kepada basic, iaitu menggunakan probiotik, bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu dia membunuh. Dia membunuh yang baik, dia membunuhkan yang jahat juga dia bunuh. Tapi bukan probiotik menghidupkan yang baik. Good bacteria. Supaya good bacteria ini dia berkesan untuk memberikan kesihatan di dalam tubuh badan manusia. Kita makan setiap hari, kita minum setiap hari. Apa yang kita makan itulah menceritakan tentang kita. Beritahu apa yang kamu makan, nanti aku akan beritahu apa penyakit kamu. Makan waktu siang, waktu pagi makanan untukmu, tengah hari makanan untuk saudaramu, malam untuk musuhmu. Sebab apa? Sebab datang daripada pemakanan. Sebenarnya bukan cerita pasal pemakanan tersebut, tetapi cerita bagaimana pemakanan tersebut tak dapat diproses. Berlakunya sembelit yang kronik, congested colon yang kronik. Tidak lagi kita cerita lagi tentang makanan yang mempunyai racun. Seseorang yang beracun, buah-buahan yang beracun, ikan, daging, ayam yang beracun, makanan yang ada 5P yang beracun. Apa yang akan menetralkan tubuh badan kita? Apa benteng pertahanan kita? Kalau orang dulu, ya tak mengapa makan makanan ayam yang diternak sendiri. Ya, ambil juga makanan-makanan pucuk-pucuk, ulaman yang sihat. Tapi benteng pertahanan orang moden hari ini di mana? Ya, kalau makanan fast food, ya, instant food yang menjadi makanan itu, bentengnya sudah hancur. Jadi bagaimana untuk nak recover semua racun yang ada dalam tubuh badan? Menyerap semua racun, untuk mengeluarkan semua racun, untuk jadi pelawas, laksatif yang bukan dia jadi sebagai julap
atau sebagai herba-herba yang boleh menyebabkan diarrhea. Bukan begitu, bukan. Itu bukan konsep pengubatan. Konsep pengubatan itu jelas bahawa dia mesti mengikuti proses. Prosesnya apa? Proses makanan itu makanan yang menghidupkan good bakterianya. Jadi insya-Allah itulah dia yang ada dalam Rawako.